Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi, good morning. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi hari Jumaat yang barakah ini. Alhamdulillah dapat kita berkumpul. Dan saya Muhammad Zaki Ajali, menekan moderator anda. Dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan dan puan. Pelaburan bond dan sukuk. Apa yang perlu anda tahu sebelum kita melabur. Alright. Sedikit maklumat mengingat penceramah kita, itu Suradi bin Maulan itu peranjang kewangan berlesen ataupun dikenali sebagai Pak D. Tidak merupakan warga orang kuning dan merah Selangor, tidak kepada Kajang. Alright, beliau merupakan seorang perancang kewangan yang berlesen di bawah syarikat Philip Wells Finance dan Berhad. Selain menawarkan khidmat nasihat profesional, beliau juga sering dipanggil memberikan ceramah dan latihan berkaitan kewangan dan pelaburan melalui Afiq Training and Advisory. Beliau juga merupakan penulis buku Rancang Wang dari Sekarang sekitar tahun 2010 dan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Islam Antarabangsa dan juga mempunyai persijilan profesional Islamik, Financial Planning Islamic, Banking and Finance Institute Malaysia itu IBFIM dan Financial Planning Association of Malaysia FPAM. Selain itu, beliau merupakan social media influencer untuk Bursa Marketplace, sebuah platform milik penuh Bursa Malaysia Berhad. Berpengalaman dalam sektor kewangan sejak tahun 2004 lagi dengan bermula sebagai perunding unit amanah, pernah berkhidmat sebagai pegawai penyelidik Syariah Bank Islam dan kini fokus kepada Equity Investment Advisory untuk individu, influencer dan juga high net worth. Itu dia sedikit berkaitan dengan penceramah kita pada pagi ini, saudara-saudari Maulan itu dengan sebagai Pak D. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia warga merah kuning kita Selangor berasal daripada Kajang. Sehat Pak D pada pagi ini? Sehat alhamdulillah. Hari Jumaat hujan pagi tadi. Okey, sudah Pak D. Hari ini kita akan berkongsi dengan tajuk yang cukup menarik ni berkaitan dengan pelabur kita, pelaburan, bond dan juga sukuk. Sebelum kita nak pelabur ni, apa yang perlu kita tahu? Nak harapkan Pak D dapat berkongsi bersama dengan peserta yang hadir pada ini. Alhamdulillah, maka kita tambah. Okey Pak D, pelaburan, bond dan sukuk. Silakan Pak D. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan share skrin terlebih dahulu dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Jadi bila kita sebut pasal pelaburan, selalunya orang akan ingat saham lah. Biasalah saham amanah. Itu benda yang biasa. Okay. Tapi sebenarnya di Malaysia ni, ataupun dalam pasaran modal di Malaysia, kita sebenarnya ada satu lagi cabang pelaburan, iaitu yang dikenali sebagai bond ataupun yang konvensional adalah bond dan satu ialah sukuk, bond dan sukuk. Jadi kedua-duanya equity, bond dan sukuk ini sebenarnya itulah yang dikatakan sebagai pasaran modal di Malaysia ataupun capital market, kita sebut istilah bahasa Inggerisnya. Jadi bila kita dikatakan melabur, sebenarnya inilah yang dua produk utama ataupun dua aset utama yang kita terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin ramai yang bila sebut saham, dia boleh nampaklah, oh saham, kita beli saham, kita melabur saham, kita tengok kita buka akaun dengan syarikat broker dan kita boleh carilah saham-saham yang ada disenaraikan di Bursa Malaysia. Tapi macam mana pula dengan bond ataupun dan suku ini? Adakah kita boleh beli, adakah pelabur runcit boleh beli ataupun dia hanya spesifik kepada pelabur institusi sahaja? Tapi mudah cerita, senang ataupun sedar tak sedar, sebenarnya kita semua rakyat Malaysia telah pun terlibat dalam pasaran equity ataupun saham ini dan juga bond dan suku ini secara langsung atau tidak langsung. Cuma mungkin kita sedar atau tidak sahaja. Yang mana benda kita akan kupas, kita akan sembang-sembang sepanjang 1 jam ini nanti insyaAllah. Okay, jadi nilai kita tengok nilai dulu. Pasaran modal ni besar, mana jumlah keseluruhannya ialah 3.56 trilion. Ini sehingga 31 Mei 2022. Ini data dikeluarkan oleh SC sendiri, Suruhanjaya Security. Dan 1.77 trilion ialah nilai pasaran atau market cap untuk equity saham. Manakala 1.79 trilion ialah bond outstanding ataupun nilai yang belum dijelaskan. Okay. Untuk pasaran bond dan suku ini. Okay. Jadi untuk
saya cerita dulu kenapa boleh wujud pasaran bond dan suku ini, kenapa bukan pasaran saham sahaja. Jadi saya cerita dari sudut isu ataupun orang yang mengeluarkan bond dan suku itu sendiri. Okey, sebagai penganut nak bagi faham. Jadi bila orang yang berniaga ni, maksudnya orang yang ada perniagaan, selalunya dia akan pergi ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Itu adalah biasa. Maksudnya orang yang berniaga dia pergi bank cuba dapatkan pembiayaan di mana-mana bank komersial. Tapi selain itu sebenarnya ada tempat lain khususnya untuk syarikat-syarikat yang besar lah. Okay? Syarikat-syarikat yang besar sebenarnya mereka ada dua pilihan. Pertamanya adalah untuk menjual saham-saham mereka dalam pasaran equity. Itu yang disebutkan sebagai IPO. Jadi maksudnya bila saham itu nak disenaraikan dalam Bursa Malaysia, maka dia akan melalui proses initial public offering ataupun tawaran awam-awam, yang mana kita semua boleh terlibat untuk beli saham-saham yang nak disenaraikan itulah. Jadi kita nampak sepanjang setahun, 2 tahun lepas macam syarikat-syarikat yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri seperti misalnya DIY, seperti FarmFresh, itu contoh syarikat-syarikat yang ingin mencari modal lah, nak raise capital, okey, untuk syarikat mereka dengan cara untuk menerbitkan ataupun menjual saham-saham mereka dalam pasaran saham ataupun pasaran equity. Tapi sebenarnya juga syarikat-syarikat seperti ini dia juga ada pilihan lain, iaitu untuk menerbitkan atau mengeluarkan bond ataupun sukuk, iaitu mereka orang kata ini adalah disebut sebagai pasaran hutang. Maksudnya mereka tidak berhutang dengan bank. Kalau pergi bank, maksudnya bank dia berhutang dengan bank lah, tapi dengan bond dan suku ini mereka berhutang dengan pelabur ataupun mereka berhutang dengan orang ramai lah, maknanya mereka yang sesiapa yang membeli nanti mereka sertifikat bond dan suku itu, maka mereka disebut sebagai pemegang bond dan suku lah. Jadi mereka meminjam ataupun mendapatkan pembiayaan daripada pemegang-pemegang bond dan suku ini. Jadi itulah cara daripada sudut penerbit lah, pengeluar, kenapa boleh wujud pasaran bond dan suku ini. Okey, dan mereka akan menimbangkanlah yang mana satu lebih bagus ataupun yang mana satu lebih cost efektif bagi mereka, sama ada mendapatkan pembiayaan daripada equity ataupun mendapatkan pembiayaan daripada pasaran hutang ataupun bond dan suku ini. Jadi itu adalah pilihan ataupun business decision masing-masing. Okay, jadi selesai bab kenapa dari sudut bisnes nak keluarkan bond ataupun suku. Jadi kita sebagai orang biasa ataupun pelabur, jadi dengan wujudnya pasaran bond dan suku ini, maka dia sebenarnya memberikan pilihan kepada kita jenis-jenis aset yang berbeza. Maksudnya selain daripada saham, kita juga ada pasaran, kita juga berpeluang untuk memiliki bond dan suku sebagai salah satu jenis aset dalam kita punya portfolio pelaburan. Jadi maksudnya kalau kita maksudnya contohlah, saya bagi yang paling mudah lah, mana kita ada 3 pilihan, sama ada letak duit dalam bank, cash, kita letak dalam pasaran saham, sama ada unit amanah ke, itu satu pilihan, sama ada kita nak beli direct di bursa ataupun unit amanah melalui pasar untuk equity. Dan yang ketiga, kita juga memiliki sebagai aset kita meletakkannya dalam bond dan suku ataupun melalui saham amanah yang membeli bond dan suku. Jadi ini secara mudahlah asset allocation ataupun perumpukan aset peribadi yang kita boleh letakkan, sama ada tunai, equity ataupun dalam pasaran bond. Jadi itu secara umumnya. Dengan adanya pasaran bond dan suku ini, maka sebagai pelabur kita mempunyai pilihan. Jadi bila ada perbezaan, maka sudah tentu ada banyak perbezaan yang kita perlu tahu kenapa dan bila sepatutnya kita boleh membeli bond dan suku ini. Okey. Jadi sebagai untuk meneruskan sembang-sembang, maka inilah yang dikatakan sebagai bond. Kita cerita pasal bond terlebih dahulu. Okey, yang mana bond ini merupakan security hutang, okey, yang mana security hutang ini ataupun dalam bahasa lainnya ialah IOU, okey, yang ditawarkan oleh syarikat atau kerajaan kepada pelabur untuk menerbit keperluan untuk memenuhi keperluan kewangan penerbit ataupun issuer lah. Jadi di sini kita dapat lihat dalam pasaran hutang ini, dia boleh, syarikat boleh, maksudnya syarikat-syarikat korporat boleh menawarkan bond dan suku, malah bukan sahaja syarikat tetapi kerajaan juga boleh menawarkan, menerbitkan bond dan suku ini untuk memenuhi keperluan kewangan mereka. Berbeza dengan saham, yang mana saham ini initial public offering hanya dibuat oleh syarikat lah, maknanya kita tak bolehlah beli saham kerajaan. Okey, tapi kita boleh beli saham syarikat. Tapi untuk bond,
dan suku ini, maka kita boleh untuk membeli ataupun kita yang memberi duit lah kepada kerajaan untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan operasi kewangan kerajaan lah. Okey. Dan suku ini pula apa? Suku ini pula ialah tuan-tuan dan puan-puan, maka dia adalah bond yang diterbitkan mengikut prinsip-prinsip syariah. Okey, yang mana suku ini berasal daripada perkataan Arab iaitu sak, mana suku ini ialah plural. Manakala perkataan asal dia ialah sak ataupun sak lah, itu singular dia. Maksud yang suku ini ialah plural dia, yang mana kalau kita tengok dalam kitab Al-Muwatta ada disebut perkataan suku ataupun sak ini, yang mana kemana askar-askar ini diberikan sebagai satu sijil atau satu orang kata sijil kewangan, yang mana mereka boleh menebus sijil-sijil yang diberikan ini untuk ditukarkan dengan gandum sebagai dengan bahan makanan lah. Jadi ini ada disebut dalam kitab Muwatta dalam perkataan sak ini. Jadi ini nak menunjukkan bahawa benda ini bukanlah benda yang asing dalam Islam itu sendiri, yang mana kita boleh mewujudkan certificate of debt ataupun security hutang, dan disebut seawal dalam catatan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu sendiri. Malah ada catatan lain yang menyebut cek ataupun yang kita pakai cek dulu. Sekarang ni mungkin tak ramailah pakai cek. Kalau dulu ramai yang pakai cek sebab sekarang kita dah pakai online. Malah cek itu juga kalau kita perhatikan dia orang kata origin perkataan cek itu datang juga daripada perkataan sak itu sendiri. Jadi nak tunjuk apakah yang dikatakan sebagai suku, sebab kita tak boleh lihat orang kata ini hanya terhad kepada produk semata-mata, tapi tengok benda ini juga adalah merupakan satu penyelesaian dalam kehidupan manusia. Mana instrumen-instrumen kewangan yang ada ini, dia tak boleh tengok sebagai orang kata, oh kalau beli saham kita tengok turun naik harga sahaja. Okey, mana kalau suku pun kita nak dapatkan kupon dia sahaja sebagai contoh. Tapi sebenarnya kita dalam konteks yang lebih luas, apabila kita beli saham ke atau kita beli bond dan suku sekalipun, maka sebenarnya kita terlibat dalam satu aktiviti ekonomi yang lebih besar daripada itu. Okey. Seterusnya, jadi dalam secara mudahnya, bond ini merupakan obligasi hutang lah, masuk dalam konvensional. Bond ini adalah produk konvensional. Jadi dia memang satu jenis kontrak sahaja yang ada, iaitu hutang. Maksudnya mereka syarikat-syarikat yang mengeluarkan bond, dia sebenarnya berhutang dengan pemegang bond itulah. Jadi kalau berlaku dalam keadaan situasi default ataupun liquidation, mana syarikat tu dah tak mampu untuk beroperasi, membayar hutang, maka pemegang bond ini akan mendapat orang kata bayaran dia terlebih dahululah berbanding pemegang saham. Manakala suku ni pula, walaupun kelihatan distrukturkan sama seperti bond, tapi dalam sudut definisi ialah dia merupakan pemilikan setara dalam suatu aset patuh syariah, sama ada manfaat, servis, aset yang intangible, komoditi, projek, aset kewangan atau kombinasinya. Jadi dapat lihat dalam konteks suku, maka dia adalah lebih luas, dia bukan terhad kepada kontrak hutang semata-mata ataupun, dan sudah tentu dia bukan pinjaman, dia adalah dia boleh mana apa-apa kontrak yang boleh menghasilkan hutang ataupun distrukturkan yang menghasilkan kredit lah kita panggil. Okey, yang mana ini semua boleh distrukturkan mengikut secara patuh syariah, dan dia orang kata memang kita nampak secara umumnya, secara pada luarannya memang samalah, mana bond pun ada kupon rate dia, suku pun dia ada kupon rate dia. Lepas tu daripada sudut keutamaan suatu bankruptcy nanti, pemegang bond dan suku pun mendapat keutamaan yang sama. Okay, tapi daripada sudut pentafsir ataupun definisi dia, sebenarnya suku itu adalah lebih luas. Dia merupakan aset ataupun syarikat atau projek itu secara keseluruhannya. Mana apa-apa yang represent, yang mewakili projek, manfaat, servis dan sebagainya itu, dia boleh dibuat dalam satu sertifikat yang dipanggil sebagai suku itu sendiri. Okey. Jadi sebab kita tak boleh nak bila kita bercakap tentang bond dan suku ini, maka kita tak boleh untuk lari ataupun keluar daripada membandingkan antara apakah yang disebut sebagai bond, apakah itu sebagai saham, sebab memang kita lebih maklum tentang apakah yang dikatakan sebagai pasaran saham, tapi mungkin ramai daripada kita mungkin inilah kali pertama dengar cerita tentang apa itu bond dan suku. Okey, jadi bond dan suku ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan saham, yang mana saham ini merupakan, kita walaupun cuma beli satu lot saham, kita sebenarnya membeli sebahagian kecil pemilikan dalam syarikat, mana claim of ownership kita sebut. Okey, jadi maksudnya bila beli saham, kita sentiasa kena ingat kita sebenarnya
membeli pemilikan ataupun ownership. Jadi kita adalah pemilik syarikat dalam saham. Bila kita berlabur saham, kita adalah pemilik syarikat dalam sesuatu perniagaan. Jadi bayangkanlah apa-apa saham yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah beli sekarang yang telah ada, maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah pemilik syarikat bagi saham, bagi perniagaan tersebut. Cuma apa yang membezakannya, tuan-tuan dan puan-puan, malah saya sendiri bukan pengurus ataupun terlibat dalam pengurusan, tetapi kita lebih menjadi pemegang saham yang orang kata tidurlah ataupun pasif, yang mana kita sama ada mendapat keuntungan daripada capital gain, kenaikan harga, ataupun mendapat keuntungan daripada dividen. Manakala apabila kita kata melabur dalam bond dan suku ini pula, sebenarnya kita adalah orang kata memberi pinjaman ataupun memberi pembiayaan kepada penerbit ataupun mana-mana syarikat yang menerbitkan bond dan suku. Jadi maksudnya dalam konteks hari ini, cuba bayangkan selama ini kita mungkin nak beli rumah dengan, jadi kita pergi bank, jadi kita yang berhutang dengan bank. Jadi maksudnya bank yang akan orang kata setiap bulan akan tetapkan mungkin setiap 5 hari bulan, setiap awal bulan, setiap 5 hari bulan kita kena selesaikan orang kata berapa kena bayar bulan tu. Jadi itu yang biasa bila kita pergi bank, jadi pelanggan bank, maka kita yang kena bayar hutang setiap bulan. Tetapi kalau kita memegang bond dan suku ini, maka setiap mungkin bergantunglah kepada terma yang dibuat oleh penerbit itu, mungkin setiap tahun ataupun setiap suku tahunan ataupun setiap setengah tahun kita akan mendapat pembayaran daripada penerbit suku dan bond ini tadi. Maksudnya dia dalam proses yang terbalik. Maknanya penerbit bond dan suku ini dia nak beli kilang yang banyak sebagai contoh, tapi duit tak cukup, jadi dia terbitkan satu bond dan suku. Jadi kita pun beli bond dan suku tersebut, maka setiap contohnya kalau penerbit ini kata dia nak bayar setiap suku tahunan, maka setiap 3 bulan kita akan mendapat pembayaran ataupun kita sebut sebagai menerima kupon daripada penerbit syarikat, penerbit bond dan suku itu tadi. Jadi maksudnya dalam konteks ini, dalam pasaran bond dan suku ini, kita lah sebenarnya seolah-olah menjadi bank kepada penerbit bond dan suku ini itu tadi. Jadi itu sangat berbeza, sebab apabila kita ini orang kata status kita sebagai kreditor ataupun status kita sebagai mereka yang memberikan pembiayaan, maka sudah tentu kita akan orang kata orang dah berhutang dengan kita kan. Maksudnya contoh ada kawan kita berhutang RM1,000. Jadi dia kata nak bayar RM100 setiap bulan. Maka RM100 itulah kita akan dapat secara tetap. Dia akan dapat secara tetap dan berkala, sebab kita kawan kita dah janji dengan kita, aku pinjam RM1,000 hari ini, jadi setiap sebulan aku akan bayar RM100 dan selepas 10 bulan dia akan, mana kita punya orang kata apa, kita akan dapat baliklah duit kita itu sepenuhnya. Sama juga dengan bond dan suku ini. Cuma seterusnya apakah ciri yang membezakannya? Keuntungan yang diberikan juga adalah berbeza. Jadi saya dah sebutkan tadi, siapa yang beli saham, maka dia akan dapat 2 bentuk keuntungan lah. Iaitu yang pertamanya sama ada mendapat keuntungan bila berlaku kenaikan harga saham itu sendiri. Inilah yang ramai orang nak, yang ramai orang cari. Contohnya beli saham 50 sen, jual balik dengan harga saham itu menjadi RM1. Tapi pada masa yang sama juga boleh rugilah. Sama ada kita beli saham itu RM1, turun harga jadi 50 sen. Jadi ini disebut sebagai keuntungan capital gain, keuntungan kenaikan nilai saham itu sendiri. Dan yang kedua, syarikat juga boleh memberikan pelabur-pelabur saham ataupun pemegang saham mereka keuntungan yang disebutkan sebagai dividen. Jadi inilah dividen yang kita dapat terima daripada syarikat. Sama juga seperti bond dan suku tadi, ada syarikat yang mungkin bagi setiap setengah tahun dia akan bagi sekali dividen. Lepas tu mungkin ada syarikat yang bagi setahun sekali dia akan bagi dividen. Ataupun mungkin juga ada syarikat yang dia akan, sebab keuntungan itu terlalu besar, dia nak kongsikan dengan pemegang saham, maka dia berikan kepada pemegang saham yang disebut sebagai special dividend ataupun dividen khas, yang mana dapat maksud diberikan dalam tempoh yang tidak tentulah, maksud mungkin selepas dapat keuntungan besar, selepas menjual aset dan sebagainya. Maka itulah keuntungan-keuntungan yang biasa diperoleh oleh pemegang saham, sama ada dalam bentuk dividen ataupun kenaikan nilai ataupun capital gain. Manakala bagi mereka yang terlibat ataupun melabur dalam bond dan suku ini pula, dia akan menerima ada 2 benda lah dia akan dapat, iaitu
pertama akan mendapat balik prinsipal ataupun duit pokok itu, maknanya modal yang diberikan itu apabila tak cukup tempoh matang. Okey, sebab berbeza dengan saham, bond dan suku ini dia ada maturity period lah ataupun tempoh matang. Okey, kita akan tengok nanti berapa lama tempoh matang yang ada untuk bond dan suku ini. Okey, jadi itu yang pertama. Jadi maksudnya bila kita bagi 1,000, kita beli bond sukuk yang boleh dilanggan pada nilai yang rendah, contoh RM1,000, makanya selepas tamat tempoh nanti kita akan terima balik RM1,000 itu tadi. Okey? Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita akan juga mendapat keuntungan daripada pembayaran kupon. Okey? Sepanjang tempoh bond dan sukuk tadi diterbitkan. Jadi itu adalah keuntungan yang kedua. Okey, mana ciri yang kedua, iaitu kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan bond dan sukuk ini dia akan menyebut berapakah nilai kupon yang diberi, yang ada, ataupun berapakah yield yang kita beli waktu kita beli itu. Dan dalam tempoh itu bila kita memiliki bond dan sukuk, maka bergantunglah kepada berapa orang kata interval dia, berapakah tempoh yang kita akan terima. Jadi sepanjang tempoh itu kita akan dapat pembayaran kupon secara tetap daripada penerbit bond dan sukuk itu tadi. Jadi sebab itulah kalau nak dibandingkan dari sudut ini, maka kita akan dapati, sebab tu orang selalu sebut bond dan suku ini dia lebih berisiko rendah. Dia bukan tidak ada risiko, dia lebih berisiko rendah berbanding dengan pasaran saham lah. Sebabnya pasaran saham dia tidak, maksudnya kita tidak dijamin modal. Bukan tak jamin lah, maksudnya modal kita memang tidak boleh kata selamat lah. Tapi dengan bond dan suku dia tidak ada jaminan, tetapi dari sudut penstrukturan bond dan suku itu, apabila tempoh matang, maka apabila projek itu berjalan dengan baik, syarikat itu beroperasi dengan baik, maka dia akan pulangkan balik semua prinsipal kepada pemegang bond dan sukuk. Dan juga sepanjang tempoh itu bukan sahaja prinsipal yang kita dapat, maka kita juga akan dapat keuntungan daripada kupon. Okey, mana pembayaran kupon itu kita akan dapat daripada pemegang, daripada penerbit saham, penerbit bond dan sukuk itu tadi. Jadi cuba bayangkan, siapa yang pernah ada pengalaman beli saham mungkin akan nampak lah, bila dia tak tahu pun sebenarnya dia boleh loss 100% ke dan sebagainya, tapi dengan bond dan suku ini, dan selepas tempoh matang kita akan terima balik 100% duit kita itu. Okey, jadi itulah orang kata kenapa wujud ada pasaran saham, kenapa ada pasaran bond dan suku. Jadi bagi pelabur, itulah pilihan yang dia ada. Kalau dia rasa dia nak untung lebih besar ataupun dia merupakan seorang pelabur yang lebih agresif, maka dia sepatutnya melabur lebih dalam pasaran saham. Tapi bagi pelabur yang kurang agresif ataupun lebih konservatif, maka dia lebih sesuai untuk melabur dalam produk-produk ataupun pelaburan dalam pendapatan yang berpendapatan tetap seperti bond ataupun suku ini. Okey, jadi inilah daripada sudut timeline. Okey, macam mana bond dan suku itu boleh memberikan keuntungan kepada pemegang bond dan suku mereka. Jadi pertamanya contoh diterbitkan, ni saya bagi tahu, ni ada contoh 5 tahun lah. Okey, jadi penerbitan bond itu dibuat, okey, satu tahun yang pertama. Okey, selepas bond issuance, penerbitan bond itu dibuat, maka pemegang bond dan suku itu akan mendapat kupon yang pertama. Okey, contoh dia katakan dia bagi 5%, 5%, maka dia akan dapat 5% pada tahun yang pertama. Lepas tu dia akan dapat seterusnya kupon pada tahun yang kedua. Okey, 5% lagi. Okey, ini contohlah, maksud dia beli bond dan suku ini pada tarikh penerbitan dia lah. Okey, dan seterusnya tahun ketiga dia akan dapat lagi kupon, pembayaran kupon yang ketiga. Okey, 5% lagi, dan yang keempat dia akan dapat lagi kupon pada tahun yang keempat lagi 5%, dan akhirnya mendapat balik pembayaran prinsipal ataupun face value repayment. Okey, jadi sebab itulah bila kita sebut bond dan suku ini, maka secara lebih luasnya kita akan sebut bond dan suku ini adalah aset ataupun jenis pelaburan dalam yang kita sebut sebagai fixed income instrument ataupun pelaburan pendapatan tetap. Yang mana pelaburan pendapatan tetap ini dia ada beberapa lagi yang lain lah, antaranya seperti macam dengan bank, kita akan buka akaun dengan fixed deposit account. Maksudnya bila kita buka akaun simpanan tetap pun akan dapat
seperti inilah. Maksudnya kita akan dapat dia punya berapa kadar keuntungan yang diberikan oleh bank, dan selepas habis tempoh matang tu, sebagai contoh kita ambil ada maturity 5 tahun, tempoh fix tu 5 tahun, maka selepas 5 tahun kita boleh buat redemption untuk dapatkan balik kita punya pokok yang kita letak dalam akaun simpanan tetap. Selain itu kita juga ada yang disebut sebagai money market account, itu juga ada sejenis pendapatan fixed income instrument atau pelaburan berpendapatan tetap. Dan satu lagi juga adalah bond dan juga sukuk, yang mana kita melabur dalam syarikat projek-projek syarikat tertentu ataupun projek-projek kerajaan tertentu, yang mana daripada situ kita akan memperolehi kupon pada setiap tempoh sela waktu yang disebutkan, yang dipersetujui, dan akhirnya mendapat balik pembayaran prinsipal. Okey, jadi inilah yang membezakan. Kalau saham ni tak ada benda ni. Maknanya kalau saham diterbitkan IPO, ya dia ada dividen, tapi dividen itu tidak ditetapkan berapa peratus. Apa yang ada kalau dalam pasaran saham, kita cuma boleh tahu secara umumnya syarikat punya polisi untuk membayar balik berapa peratus daripada keuntungan dia dapat, yang disebut sebagai payout polisi. Maksudnya kalau dia dapat RM100, dia kata nak pulangkan 50%, maka itulah yang dia boleh bagi kepada pemegang saham. Jadi maksudnya daripada sudut kadar dividen dia tidak tetap, tapi payout ataupun jumlah yang dia nak pulangkan itu dia boleh tetapkan. Jadi maksudnya dan keuntungan syarikat ini dia tidak, orang kata dia turun naik. Mana susah kita nak cari syarikat yang mana setiap tahun keuntungan dia sama. Maksudnya ada masanya, contohnya sebelum berlaku COVID keuntungannya tinggi, tapi semasa tempoh pandemik keuntungannya jatuh, dan semasa lepas tempoh pandemik keuntungannya naik semula. Jadi menyebabkan dia punya kadar dividen tadi turun dan naik. Cuma yang tetap tadi cuma payout ratio untuk berdasarkan keuntungan syarikat tahunan itu sahaja. Tetapi bagi kupon, bagi bond dan sukuk, dia tidak bergantung kepada keuntungan syarikat. Selagi mana syarikat ataupun penerbit tadi ada, orang kata, mempunyai cash flow yang baik, masih ada aliran tunai yang bagus, maka selagi itulah dia mampu untuk membayar kupon kepada pemegang bonus sukuk setiada. Jadi maksudnya kalau tahun itu keuntungannya besar, dia dah tetapkan kadar dia, kupon rate dia 5% sebagai contoh. Maka kalau untung besar pun bagi 5%. Katakan tahun yang kedua keuntungannya rendah, maka maksudnya tidak seuntung tahun yang sebelumnya, tapi sebab dah ditetapkan kupon itu 5%, maka dia masih tetap akan bayar 5% juga. Selagi mana cash flow issuer tadi masih mampu untuk membayar kupon itu tadi. Jadi itu yang kita kena faham, sebab walaupun dikatakan sebagai berisiko rendah, lebih kurang berisiko berbanding dengan saham, tetapi kita kena ingat kemampuan syarikat ini untuk membayar kupon ini bergantung kepada situasi aliran tunainya. Sebab ada juga syarikat yang mana dia sudah mempunyai isu aliran tunai, maka kita akan dapati dia tak mampu nak membayar kupon seperti yang dijanjikan. Jadi janganlah anggap, maksudnya bila kita melabur dalam pasaran bond dan sukuk ataupun apa-apa instrumen berpendapatan tetap, maka kita akan tak akan rugi. Tidak akan, maksudnya kita boleh, orang kata, tak perlu risaulah, setiap tahun mesti akan dapat payment. Tak, dia ada risiko yang tertentu yang mana kalau setahun dua belakangan ini disebabkan oleh PKP, kita nampak ada syarikat-syarikat yang kelihatan okey, projek yang kelihatan okey, tapi ada isu repayment. Maksudnya dia tak mampu nak bayar kupon, ada isu liquidity. Jadi menyebabkan dia terpaksa sama ada orang kata mungkin ataupun default kupon ada punya bond dan sukuk tadi, ataupun dia terpaksa membuat penstrukturan kembali. Okey, dia bergantunglah kepada pemegang bond dan sukuk tadi apa yang nak dipersetujui sama mereka lah. Sebabnya lazimnya pasaran bond dan sukuk ini merupakan orang kata pelaburan yang dibuat oleh institusi-institusi yang besar. Dan hanya sedikit sahaja bond dan sukuk di Malaysia ini yang boleh dilanggar oleh pelabur-pelabur runcit seperti kita. Okey. Jadi ini contohlah, saya nak bagi contoh, nak bagi nampak macam mana bond dan sukuk ini boleh dia berkait rapat dengan aktiviti ekonomi dan bukan sekadar, orang kata, membeli kertas. Okey, ini sebagai contoh pernah diterbitkan tahun 2002 yang disebut sebagai Malaysia Global Ijarah Sukuk. Yang mana kalau daripada nama ini kita dapat lihat ijarah itu merupakan sewa. Jadi maksudnya melalui sukuk dia boleh buat kontrak berasaskan sewa, maknanya leasing, ijarah, sewa, dan bukan seperti bond yang hanya terhad kepada kontrak hutang semata-mata.
Jadi penerbit bagi Malaysia Global Ejarah Sukuk ini ialah Malaysia Global Sukuk yang merupakan SPV ataupun Special Purpose Vehicle, dan obligo ataupun yang akan membayar kupon itu kepada pemegang sukuk ini ialah Kerajaan Malaysia itu sendiri, dan investment bank ataupun bank pelaburan yang menjadi joint lead manager merupakan HSBC Bank, dan nilai untuk menerbitkan penerbitan sukuk ini ialah sebesar 600 juta US dollar. Okey, dan diterbitkan pada Jun 2002 dengan 5 tahun tempoh matang. Okey, maksudnya sukuk ini dibuat untuk tempoh 5 tahun sahaja, dan pada kadar kupon mana dia akan benchmarkkan kepada 6 bulan LIBOR tambah 95 basis point, dan dia akan bayar kupon ini 2 kali setahun. Okey, dengan kadar itu dia akan bayar 2 kali lah. Dan ratingnya adalah BAA2 oleh Moody's dan juga BBB Standards and Poor's. Okey. Dan aset apa yang dibuat oleh Malaysia Global Ejarah Sukuk ini, dia nak bina hospital Selayang, hospital Tengku Ampuan Rahimah, dan juga untuk membina kuartus kediaman kerajaan di Jalan Duta, dan juga kompleks kerajaan, pejabat kerajaan di Jalan Duta yang membabitkan MOF, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan, MITI punya bangunan, dan juga lembaga hasil dalam negeri. Jadi apa yang berlaku di sini ialah kerajaan menjual tanahnya kepada SPV. Kemudian SPV ini selepas dapat duit dia akan binalah bangunan ini, dan dalam tempoh tersebut dia akan sewa balik kepada kerajaan Malaysia, yang mana daripada situlah pemegang sukuk ini menerima kupon setiap 2 kali setahun, sebab kerajaan Malaysia telah menyewa balik tanah itu daripada SPV yang menerbitkan sukuk itu tadi, dan selepas tempoh 5 tahun maka kerajaan Malaysia akan beli balik keseluruhan projek itu tadi, yang membolehkan nilai 600 juta tadi ditebus semula. Okey. Jadi inilah yang berlaku. Inilah yang kita dapat tengok macam mana dengan adanya bond dan sukuk ini, banyak aktiviti ekonomi ini boleh dijalankan oleh perniagaan, dan juga aktiviti ekonomi, maksudnya aset-aset kerajaan pun dapat dibina dengan penerbitan bond dan sukuk. Jadi sentiasa kena ingat dalam pasaran modal ini, kita bukannya sekadar membeli nombor-nombor ataupun sekadar membeli kertas. Di sebalik kertas atau di sebalik pemilikan saham, di sebalik pemilikan bond dan sukuk yang kita ada, sebenarnya ada projek-projek tertentu. Bergantunglah sama ada kalau kita membeli projek corporate ataupun kita membeli projek-projek kerajaan, maka inilah sebenarnya yang dibuat dengan duit yang kita bagilah kepada issuer, iaitu penerbit bond dan sukuk itu sendiri. Jadi inilah contoh tahun 2002, jadi 2007 dia habislah, maksudnya matang pada tahun 2007. Dan itu yang tadi, yang ini merupakan sukuk ataupun yang dikeluarkan oleh syarikat kerajaan Malaysia sendiri. Okey. Yang ini pula merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh corporate ataupun syarikat swasta, private sector, iaitu lekas 1.18 bilion ringgit istisna sukuk lah yang diterbitkan tahun 2007. Sukuk ini masih outstanding lah, masih belum ditebus, iaitu sebab dia akan matang pada tahun 2025. Okey, jadi penerbit bagi sukuk ini merupakan lekas. Okey, siapa yang duduk di Kajang, siapa yang duduk tadi macam kita punya murid di Sungai Long, okey, dia akan tahulah highway lekas ni kat mana, yang mana tarikh terbitan bagi sukuk ini adalah 12 Jun 2007, yang mana nilainya ialah sebanyak 1.418 bilion, mana 7.8 million adalah senior sukuk dan 633 million adalah junior sukuk, yang mana senior sukuk ini mendapat kupon antara 5.10 dan juga 5.35% dan dibayar sebanyak 2 kali setahun. Okey, maksud total setahun 5%, tapi 5.10 ataupun sehingga 5.35% bergantung kepada bila dia issue dia punya sukuk tu. Dan dia akan pecah bayaran tu sebanyak 2 kali lah. Mana setahun akan jadi 5.10 ataupun sehingga 5.35%. Dan bagi mereka yang melanggan junior sukuk pula, dia tak ada sebarang kupon diberikan. Okey, yang mana disebut juga sebagai zero kupon sukuk, yang mana zero kupon sukuk ini diterbitkan pada harga diskaun.
Okey, mungkin pernah dengar kot zero coupon sukuk ni satu ketika dahulu tahun 2019 ke 2020 dia agak popular istilah ini. Bila ini juga diterbitkan oleh urus harta jemaah itulah yang melibatkan tamu haji sebagai contoh, juga menerbitkan zero coupon sukuk lah yang mana diterbitkan pada harga diskaun. Okey, dan tempoh terbitan adalah mana tempoh suku ini adalah 18 tahun. Berbeza dengan tadi cuma 5 tahun, yang ini very long term. Maksudnya dia diterbitkan untuk tempoh 18 tahun yang mana tarikh matang dia ialah pada 12 Jun 2025 dan mana aset yang terlibat merupakan lebuh raya Kajang Seremban. Okey, jadi mereka menggunakan duit yang dapat daripada terbitan bond dan daripada suku ini untuk design untuk mereka untuk construct, membina dan juga untuk operate ataupun menguruskan lebuh raya Kajang Seremban. Ini contoh lagi. Yang kedua, maksud macam mana dengan menerbitkan bond dan suku ini banyak aktiviti ekonomi boleh dibuat di Malaysia. Jadi ini contoh lain lah. Tadi kerajaan, ini pula syarikat korporat iaitu Lekas. Dan boleh banyak lagi sebenarnya projek-projek di Malaysia yang sebenarnya dibiayai oleh bond dan suku ini, dan kita akan tengok daripada contoh-contoh lain yang saya akan kongsikan. Okey. Jadi kenapa? Okey. Kenapa kita melabur dalam bond dan sukuk? Jadi sudah tentu yang pertama tadi dia memberikan pilihanlah kepada kita sebagai pelabur untuk mempunyai lebih banyak option, kan? Maksudnya kita kena mula melihat pelaburan ini mengikut jenis-jenis aset. Okey, maksud kita kena melihat pelaburan ini jenis aset tadi equity, ada tunai, ada equity, sekarang ni kita tengok ada fixed income, okey, dan juga banyak lagi lah aset-aset seperti digital asset dan seperti Bitcoin dan sebagainya. Tapi cuma kenapa dalam konteks yang mudah, kenapa kita melabur dalam bond dan sukuk? Jadi di sini kita tengok tujuannya bagi kita sebagai seorang pelabur sebab kita dah dapat ada tak tempat yang boleh dapat yang secara relatif adalah lebih selamat. Yang selamat maksudnya kita risiko untuk prinsipal ataupun pokok kita hilang tu sangat rendah, tapi lebih untung daripada fixed deposit. Maka jawapannya melaburlah dalam bond dan sukuk. Iaitu kita nak dapatkan untung lebih daripada fixed deposit. Kita tengok di sini, ini contoh yang terbarulah kadar semasa, tapi ini saya ambil sebelum OPR diumumkan naik semalam. Okey, ini adalah saya siapkan slide ni sebelum OPR dinaikkan. Jadi kalau kita tengok balik sekarang mungkin sudah bertambah tinggilah. Okey, jadi dia tengok 2.4%, 2.35%, ada 2.3, 2.3, 2.3, 2.3. Contoh ini contohlah fixed deposit yang ada sekarang. Jadi kita tanya, ada tak tempat yang boleh bagi lebih daripada 2.3, 2.4%? Jadi jawapannya secara mudahnya, jawapannya secara umumnya ada. Dengan melanggan mana-mana bond dan sukuk, selalunya kita akan dapat kadar yang lebih tinggi daripada kadar yang fixed deposit lah. Okey, itu sebab yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin orang kata pernah ataupun ada akaun fixed deposit di bank, mungkin kalau nak rasa untung lebih sikit daripada fixed deposit dan pada masa yang sama selamat macam fixed deposit, maka bolehlah cuba untuk mencari cara macam mana pula untuk melabur dalam aset seperti bond dan sukuk ini. Okey, seterusnya, kenapa melabur dalam bond dan sukuk? Sebab dia tak sanggup menghadapi volatility dalam pasaran saham. Ini sebagai contohlah yang berlaku pada 2018. Yang berlaku pada tahun 2020 ni saya cuma ambillah keratan berita yang mana pada 2018, pada 31 Mei 2018, dilaporkan pasaran saham kita jatuh sebanyak 3.18% ataupun 56.56 mata. Okey. Jadi walaupun dan jatuh ini berlaku dalam tempoh satu hari 3% ini, dan apabila indeks saham jatuh sebanyak itu 3-4%, maka sebenarnya untuk saham-saham yang bukan indeks maka akan melihat lebih banyak kejatuhan. Jadi tidak ramai orang sanggup melihat ataupun menghadapi volatility pasaran saham seperti ini. Itu 2018, dan benda itu bukan sahaja berlaku sekali, tapi sebenarnya dalam pasaran saham kita dapat lihat dia boleh berlaku berulang-ulang kali. Dan pada tahun 2020 3 Ogos berlaku lagi kejatuhan yang besar, iaitu kejatuhan sehingga 31.14 mata, yang mana ini mewakili kejatuhan sebanyak 1.94%. Jadi inilah kejatuhan dalam pasaran saham yang kita kena terima.
Jadi kalau tidak boleh terima, maksudnya nak untung tapi tak boleh terima kejatuhan pasaran saham, maka sebenarnya dia tidak sesuai lah untuk melabur dalam pasaran saham. Jadi lebih baiklah orang kata melebihkan pelaburan itu dalam pelaburan lain selain daripada pasaran saham. Sebab nak tak nak, pasaran saham inilah dia punya orang kata features, ataupun bila melabur saham kena terima kejatuhan pasaran saham. Tak boleh orang kata saya nak melabur saham tapi saya tak nak tengok kejatuhan pasaran saham. Itu dia pelik lah, dia pelik. Dia pelik, jadi kita jangan jadi orang yang pelik macam tu. Kita kena melabur mengikut kita punya profil yang betul lah. Maksudnya dengan kita punya kemampuan kita mengambil risiko. Bagi mereka yang memang sanggup mengambil risiko, yang memang betul-betul tak ada masalah tengok pasaran saham jatuh 4% sehari, tengok pasaran saham jatuh 15% sebulan sebagai contoh, maka dia okey dengan pasaran saham. Tapi kalau dia rasa dia tak mampu untuk menghadapi melihat dia punya duit unrealized loss itu berlaku setinggi itu, maka pasaran saham itu bukan yang terbaik. Maka itulah orang yang sesuai untuk melabur dalam pasaran fixed income, iaitu melabur antaranya dalam bond dan juga sukuk. Okey, maka secara mudahnya kenapa melabur dalam bond dan sukuk ini ialah dia adalah pilihan utama sepatutnya bagi pelabur yang konservatif lah. Mana bagi pelabur yang bukan agresif, maka sepatutnya dia pilih untuk melabur dalam produk seperti bond dan sukuk dululah, mana produk yang relatifnya lebih selamat berbanding dengan pasaran saham. Ini contohlah graf yang saya buat, yang saya bukan buatlah, yang saya cari data dia, okey, daripada satu website ni. Okey, yang mana yang warna merah ni merupakan pulangan tunai lah. Dan ni salah satu lagi fixed income punya instrumen, iaitu letak dalam money market punya fund. Jadi daripada RM100 yang dia ada, dan selepas dalam tempoh 5 tahun ni dia akan dapat RM111.59. Ini maksudnya ini cash lah, maksudnya pelaburan dalam tunai. Mana ini sahajalah yang dia boleh dapat. Sebab itulah pelaburan tunai ni, sebab tu dia ada satu lagi pilihan. Okey, kalau tak dalam money market ataupun pelaburan fixed income money market ini, maka dapat untung, tapi untung dia sekadar itu sahaja. Tapi kalau dia nak dapat lebih sikit macam saya sebutkan tadi, maka pilihannya ialah dia melabur dalam pasaran bond dan juga sukuk. Jadi daripada dapat cuma RM111, maka dia berpeluang mendapat sehingga RM120.60 dan 62 sen, ataupun dalam tempoh 5 tahun kenaikan berlaku sebanyak lebih kurang 20 ke 21%, manakala untuk pasaran tunai tadi kenaikan dalam tempoh 5 tahun silap adalah lebih kurang 11%. Tapi siapa yang berani, yang agresif, maka dia boleh melabur dalam pasaran saham. Ni saya gunakan S&P 500 untuk pasaran US. Maka dalam tempoh 5 tahun ini kenaikan yang dia boleh dapat terima ialah RM170.43 ataupun kenaikan sehingga 70%. Tapi itulah, walaupun ini yang kita kena faham, ini yang saya katakan tadi, apabila kita faham tentang bond dan sukuk, tentang pelaburan fixed income, maka kita mempunyai pilihan. Maksudnya kalau kita ini rasa-rasa nak agresif, kita tengok ekonomi outlook pun okey, kita rasa perang Rusia, perang dengan Ukraine pun dah nak habis, lepas tu trade war China pun orang kata dah terkawal, US dan China tu dah terkawal, maka kita boleh memilih lebih untuk melabur dalam pasaran saham. Sebab pasaran saham memang untuk jangka masa panjang akan memberikan lebih keuntungan daripada pasaran bond dan juga sukuk. Tetapi kalau kita rasa tak mampu, sebab kalau tengok graf ni, cuba tengok. Untuk pasaran saham, dia ada masa untuk jatuh. Ni Januari, lepas antara Januari 18 hingga Julai 18 ni, cuba tengok nilai pelaburan dalam pasaran saham menjadi negatif. Sekali lagi berlaku pada tahun Januari 2019 menjadi negatif sekali lagi. Okey. Tetapi kalau tengok bond dan sukuk, kalau tengok dalam money market, dalam pelaburan tunai, dia tengok steady kenaikan dia. Steady maksudnya dia jarang-jarang, boleh berlaku tapi jarang-jarang untuk melihat nilainya jatuh negatif lah. Jadi maksudnya kalau kita memang tak boleh tengok langsung lah kejatuhan nilai pelaburan tu, maka memang lebih sesuai banyakkan melabur dalam pelaburan-pelaburan dalam fixed income. Tapi kalau kita tak kisah tengok kejatuhan macam ni,
kejatuhan kali kedua jatuh lagi, dia elok untung besar 25%, 30%, dia berjatuh jadi hampir 305% saja ni antara Januari 2020 dan Julai 2020. Maka kalau okey, kalau tak kisah dengan kejatuhan sebegitu, maka dia berpeluang pada Julai 2022 mendapat keuntungan sehingga 70%. Tapi itulah pasaran saham yang mana high risk, high return, manakala untuk bond dan sukuk dia memang low risk, tapi pada masa yang sama dia juga memberikan keuntungan yang lazimnya lebih rendah berbanding dengan pasaran saham. Jadi masuk ini merupakan pilihanlah bagi pelabur-pelabur konservatif yang ada. Sebab saya di sini, sebabnya kita kena faham bond dan sukuk ni bukanlah bermaksud kita 100% melabur dalam bond dan sukuk. Nanti kita akan tengok yang hujung sekali apakah fungsi bond dan sukuk ini dalam kita punya portfolio pelaburan. Okey. Jadi tadi saya dah sebut, bila saya kongsikan sukuk yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, sukuk yang dibuat oleh Lekas. Ada beberapa istilah lah yang saya sebut yang mungkin tak pernah dengar ataupun mungkin macam tahu-tahu macam tu sahaja, yang mana dan juga bagi yang biasa melabur saham, dia mungkin akan rasa ada rating dan sebagainya. Okey, jadi inilah benda-benda yang perlu diketahui. Maksudnya kalau nak membeli bond dan sukuk, maksudnya apa yang kita kena tengok, apa yang kita kena tahu ialah tentang rating. Sebab dalam pasaran debt capital market ini, dalam pasaran bond dan sukuk ini, dia ada rating agency. Macam di Malaysia kita ada RAM Rating Services Berhad, dan kita juga ada Malaysia Rating Corporation Berhad, dua rating agensi yang membuat rating kepada mana-mana sukuk dan juga bond yang diterbitkan di Malaysia. Okey. Jadi dengan menentukan grade suatu bond dan sukuk ini, sebagai pelabur kita dapat membuat keputusan dengan lebih cepat. Dan rating-rating ini dibuat dengan mengambil kira faktor-faktor seperti dia buat analisis industri itu sendiri. Okey. Dia buat analisis kewangan, adakah memang mampu untuk bayar cash flow itu sendiri, ataupun dan juga dia akan tengok daripada prospek perniagaan yang dia nak masuk tu. Okey. Contoh macam dia nak buat highway, adakah highway ini merupakan satu perniagaan yang bagus ataupun tidak, ataupun industri lain. Contoh dia nak terlibat dalam nak buat satu kilang baru, adakah dalam perniagaan itu memberikan prospek yang baik untuk syarikat ataupun tidak, dan juga sudah tentu melibatkan tentang pengurusan. Jadi bila dia dah melihat dan buat analisis seperti ini, maka dia akan bagi rating. Jadi kalau kita nampak rating itu diberikan oleh RAM ataupun diberikan oleh MARC, maka dia adalah rating agensi yang berpangkalan di Malaysia sendirilah. Okey, dia bukan rating luar negara. Okey, tapi dalam bond dan sukuk kita akan nampak rating ini wujud. Okey. Yang ini contohlah macam mana rating-rating yang keluar, dia ada dia punya number lah, AAA sampai BB3 itulah, ataupun AAA sampai BBB minus. Okey, minus BBB, okey, dan juga untuk short term ada P1, P2, P3, ada MARC1, MARC2, MARC3, okey. Jadi di sini kita dapat tengoklah. Maksudnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kena faham, bond ataupun sukuk yang berkualiti adalah bond yang mendapat AAA punya grade tadi lah, ataupun A1, AA1, AA2, AA3 tadi, maksud dapat dia ada grade yang paling berkualiti, yang mana memang mempunyai strong capacity to meet financial obligation, memang mampu nak bayar kupon, mampu nak bayar balik memang mampu nak bayar balik prinsipal. Maksudnya bila melabur dengan membeli bond-bond yang bertaraf ini, orang kata jangan risaulah, memang boleh tidur lena pada malam hari. Yang lepas tu dia ada yang kedua tadi, maksudnya dia taraf A1 ataupun taraf A+, mana untuk dua rating yang bagi ni lah. Jadi dia mampu, secara umumnya dia mampu nak bayar balik kita punya, membayar kupon dan juga membayar balik prinsipal, tetapi dia ada keadaan-keadaan ekonomi tertentu yang menyebabkan mungkin jadi tak mampu. Jadi maksudnya dia pada pendapat rating agency, maka dia ada situasi tertentu yang menyebabkan syarikat-syarikat ini ataupun isu ini tak mampu nak bayar kupon dan juga bayar balik prinsipal. Dan yang BBB1 dan BB plus contoh dan bawah ini, maka dia adalah dari sudut mana daripada kapasiti dia secara umumnya masih mampu, tapi dia lagi vulnerable ataupun sangat terdedah dengan risiko apabila berlaku adverse development dan juga economic dalam perniagaan dia ada berlaku benda yang sangat teruk ataupun economic condition lah. Contohnya yang terdekat dengan kita ialah bila berlaku PKP lah. Bila berlaku PKP, apa akan jadi agaknya? Contoh ataupun pada masa hadapan, tengok kalau ada benda yang situasi yang berlaku macam pandemik ini berlaku balik, adakah syarikat-syarikat ini mampu bertahan? Maka itulah antara analisis yang dibuat oleh rating agensi yang
sama ada rhyme ataupun mark corporation lah. Okey. Dan kita juga boleh, maksudnya bond dan sukuk ini diterbitkan, kalau diterbitkan Malaysia juga boleh di ratingkan ataupun digradekan oleh Moody's ni luar negara, Moody's, Standard and Poor ataupun Fitch rating. Ini yang besarlah, yang popular. Jadi mereka pun ada grading dia sendiri yang berbeza dengan Malaysia punya rating agency. Tapi secara keseluruhannya, secara umumnya, bond dan sukuk yang berkualiti tinggi, kupon rate dia akan lebih rendah. Manakala bond dan sukuk yang mendapat rating yang rendah, maka kita akan perhatikan kupon dia akan lebih tinggi. Jadi sangat menepati apa yang dikatakan high risk, high return, low risk, low return. Jadi itulah benda-benda yang kita perlu faham. Kalau rasa nak mencari kupon, mendapat kupon yang lebih tinggi, maka kita kena bersedia untuk membeli, orang kata, bond dan sukuk yang digradekan pada grade yang lebih rendah lah berbanding grade AAA. Okey. Nah, ini saya sebutkan seterusnya apa lagi yang perlu ketahui. Tadi rating, yang keduanya risiko. Ingat, dia bersifat low risk, tapi bukan bermaksud tidak boleh rugi. Dia boleh rugi sebab ada, kita boleh tengok, perhatikan, ada kes-kes default ataupun kes-kes mungkin. Maksud tak boleh mampu bayar kupon, tak mampu untuk bayar prinsipal. Jadi ini juga boleh berlaku. Tapi dia tidaklah sekerap berlaku seperti mana dalam pasaran saham kita tengok ada syarikat delisted dan sebagainya. Okey, jadi utamanya melibatkan risiko pasaran ini juga kita kena faham, sebab dalam bond dan sukuk pun dia ada perubahan harga lah yang ditawarkan, dia bukan harga dia fix. Okey, yang juga berlaku disebabkan oleh supply and demand. Lepas tu melibatkan risiko kadar faedah. Ini semalam pengumuman OPR tertentu menyebabkan ada perubahan harga yang berlaku disebabkan perubahan kadar faedah. Dan juga ada risiko kredit lah, mana kredit risk, yang mana penerbit itu sendiri gagal membayar kupon ataupun membayar semula prinsipal. Jadi ingat, ada risiko. Cuma nak dibandingkan dengan saham, relatively lebih berisiko rendah. Okey, dan lagi apa yang perlu diketahui, bond dan sukuk ini juga sama ada yang kita beli itu, adakah ada ciri-ciri seperti callable, mana dia boleh tebus awal, mana penerbit boleh tebus lebih awal, ataupun conversion lah. Jadi yang saya sebut sebagai call ataupun callable ini adalah adakah issuer ataupun penerbit dapat tebus semula bond dan sukuk lebih awal. Contoh dia kata tadi 10 tahun. Tapi dah tempoh 7 tahun dia nak tebus balik dia nak bayar balik prinsipal kepada kita. Adakah ada dalam terima dia boleh call ataupun tidak? Ataupun pada masa yang sama, adakah pemegang bond dan sukuk tadi boleh convert bond dan sukuk ini menjadi pemilik saham? Jadi ini contoh-contohlah ciri-ciri yang kita kena tahu. Seterusnya, daripada sudut cukai, bagi pelabur runcit di Malaysia, keuntungan daripada pasaran bond dan sukuk ini dikecualikan daripada cukai. Okey. Lepas tu kita juga kena tahu yield to maturity, sebab kupon rate tu kita cuma dapat ketika waktu terbitan sahaja, tapi bila kita beli pada secondary market ataupun over the counter sebagai contoh, maka yield dia sudah berubah. Dia mungkin jadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah lah, bergantung pada harga bond yang ditawarkan. Jadi kita kena tahu yield to maturity, berapakah kadar kupon semasa, dan juga potensi untung rugi yang ada sekiranya pelabur menyimpan bond dan sukuk tadi sehingga tempoh matang. Dan seterusnya dalam bond dan sukuk ni juga kita kena tengok siapakah pemegang amanah dia. Secara umumnya, pemegang amanah ini merupakan syarikat kewangan yang mempunyai kuasa fiduciary untuk memastikan terma antara penerbit dan pemegang bond dan sukuk ini dipenuhilah. Dan pemegang amanah ini bertindak bagi pihak pemegang bond dan juga sukuk. Dan seterusnya, adakah sesuatu bond itu mempunyai jaminan? Bukan semua bond ada jaminan ya, tapi ada sebahagian bond ini yang mana dia ada guarantor. Jadi bila ada jaminan ini, maksudnya itulah akan dapat grade-nya lagi tinggi lah, sebab macam mana keadaan pun penjamin ini yang akan membayar kupon dan juga membayar prinsipal itu kepada pemegang bond dan sukuk. Jadi tapi bukan semua bond dan sukuk itu ada jaminan. Jadi sebab itu kita kena faham, walaupun prinsipal itu akan dipulangkan tapi tak bermaksud dijamin. Walaupun kita boleh, orang kata boleh agaklah masuk bond dan sukuk ini selamat, okey, tapi sebenarnya dia tak ada jaminan. Macam-macam boleh berlaku dalam tempoh kita memegang bond dan sukuk itu tadi. Jadi di Malaysia, tuan-tuan dan puan, kita boleh dapatkan lebih maklumat. Nak tengok bond apa yang ada dekat pasaran, sukuk apa yang ada dekat pasaran, maksudnya kita dah ada BIX, iaitu Bond dan Sukuk Information Exchange. Jadi boleh di sini memang sangat komprehensif dia punya maklumat. Kita sini boleh cari macam-macam information, maklumat tentang bond yang kita nak tengok.
Okey, dan malah boleh pergilah website itu lepas webinar ni untuk dapatkan macam free copy tadi sebagai contoh, ataupun nak mula tengoklah bond-bond dan suku yang ada dekat Malaysia tadi. Okey, sebab kalau saham kita dah tahu kita ada Bursa Malaysia, kita ada Bursa Marketplace sebagai contoh. Tapi untuk bond dan suku kat mana? Maka inilah tempatnya, platform maklumat di hujung jari. Okey. Dan sebagai pelabur runcit, ini yang penting sebab sesi ini adalah untuk pelabur-pelabur runcit seperti saya, tuan-tuan dan puan-puan yang mana lazimnya bond ini dan suku ini langgan oleh high net worth individual ataupun institutional investor, yang mana selalunya kalau sebelum ni nak beli bond dan suku ini RM250,000 kena sedia baru boleh nak melanggan bond dan suku. Tapi kita dah ada bond runcit, cuma masih tak banyak, tapi sudah mula ada yang mana ada bond dan suku ini boleh dibeli dengan nilai serendah RM1,000 sahaja. Okey, jadi pembelian dapat dibuat menerusi exchange traded bond and suku ataupun ETBS ini di Bursa Malaysia, ataupun menerusi over the counter melalui bank-bank tertentu, ataupun menerusi amanah saham jenis pendapatan tetap. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, jadi kita mulakan dengan ETBS, okey, yang mana ini bond-bond dan suku yang ada dijual di pasaran di Bursa Malaysia. Satu telah pun matang. Okey, jadi yang tiga ini diterbitkan oleh Dana Infra Nasional Berhad, yang mana Dana Infra Nasional Berhad ini merupakan penerbit ini adalah syarikat SPV yang membina MRT daripada Kajang ke Sungai Buloh lah. Ini waktu disenaraikan ini untuk membina MRT daripada Kajang hingga ke Sungai Buloh. Jadi yang warna merah tu ETBS yang pertama disenaraikan pada tahun 2013, matangnya 2023, nilainya 300 juta, tempoh 10 tahun dan kadar kuponnya 4% tahun. Inilah kalau tak silap yang untuk runcit lah yang pertama dan juga disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey, jadi maksud siapa yang beli kupon ni waktu first time tu dia akan dapat kadar kupon 4%. Jadi tempoh 10 tahun tu dia akan dapat 4% tahun, 4% tahun. Yang kedua adalah diterbitkan 2013 juga. Cuma dia matang 2028, maksudnya tempoh 15 tahun dan terbitan dia nilai dia ialah RM100 juta, kadar kupon 4.58%. Okey, ini waktu kadar kupon waktu diterbitkan lah. Jadi kalau nak tahu yang sekarang ni, kena tengoklah dekat Bursa Malaysia, cari kod dia 0400GB, tengok berapakah dia punya current yield. Jadi waktu beli ni 4.58%, dan ETBS yang ketiga dengan kod saham dia 0400GC ialah 100 million juga nilai, diterbitkan 2014 tapi sudah pun matang tahun 2021 sebab dia punya tempoh cuma 7 tahun pada kadar kupon 4.23%. Dan yang keempat ialah Ihsan Sukuk Berhad, disenaraikan 2017 Ogos, tarikh matang Ogos 2024 dan dengan nilai terbitan 5 juta sahaja, tempoh 7 tahun pada kadar kupon 4.6%. Dan yang menariknya Ihsan Sukuk Berhad ni dia merupakan ESG punya kupon lah, dia ada ciri yang berbeza bandingkan dengan kupon komersial lah. Okey, tapi ini sahajalah 4 yang pernah ada dan satu telah matang dan setakat ni belum ada lagi lah ETBS yang baru, mana bonus suku yang baru yang disenaraikan, dan semua keempat ini merupakan diterbitkan dalam bentuk suku lah, maksudnya semuanya adalah bond yang patuh syariah. Dan ini merupakan satu macam mana nak beli menerusi online, dan antara yang ada dalam online ni merupakan satu website FSM1 ni. Ini contoh senarai yang ada untuk retail. Okey, kita tengok AHB, MK, AS, Asifin, ini semua dia punya lah kod. Ada DRB, Gamuda, Afin Bank, MBSB, DRB, Gamuda, Genting ada, ni semua ada, campur lah, bond ada, suku ada, Hong Leong Financial Group dan juga Malaysian Government Issues. Jadi kita tengok satu, yang ni boleh tengok nanti kalau nak tengok secara online. Ini contoh satu lah, kita tengok Malaysian Government Issues. Ini adalah syarat compliant sebab dia tertukan secara suku dan issuer dia oleh S&P, Fitch and Rand, maksudnya yang bagi rating, yang bagi kredit rating grade S&P dan juga Fitch. Untuk orang dia NR non-rated. Masa bagi issuer tu sendiri dia punya rating A- dan juga B+. Okey, daripada S&P juga Fitch, jadi kita nampak ni berkualiti lah. Dan juga untuk bond itu sendiri hanya diratekan oleh Fitch iaitu BB+. Okey.
Jadi ini adalah kerajaan sendiri yang keluarkan sukuk untuk Malaysian Government Investment Issue, GII. Jadi ini banyak dibeli oleh EPF. Jadi bond sektor dia sebab dia dibagi sebagai sovereign sebab dikeluarkan oleh kerajaan itu sendiri, yang mana yang ini saya tengok diterbitkan untuk tempoh 15 tahun, okey, daripada 2015 akan matang tahun 2030, dan bila beli waktu diterbitkan 2015 tu dia punya kupon 4.245% lah, dan dibayar fix dan dia akan bayar semi annual. Tetapi untuk mula beli GII ini bukan 1,000 tapi minimum adalah RM10,000. Jadi kena tengoklah banyak yang ada tadi tu ada tak yang boleh mula dengan nilai RM1,000. Okey, nah ini adalah cara yang ketiga, iaitu kita yang paling efisien sebenarnya adalah tetap membeli daripada amanah saham jenis berpendapatan tetap. Ini contoh satu bond fund yang ada, fixed income fund yang ada yang nama dia Bond Islam. Okey, jadi bila saya dah ceritakan tadi, maka boleh bacalah dia beli bond sukuk yang jenis yang mana. Jadi dia ditunjuk di situ dia punya top 5 holdings sukuk ni Islamik jadi dia tengok sukuk yang ada apakah siapa yang buat. Okey, ada DRB, MMC, Dialog. Okey, dan majoriti daripada portfolio untuk fund ini adalah corporate sukuk. Maksudnya dia tak beli government bond dan sukuk tapi lebih kepada corporate sukuk. Maka bila dia beli corporate sukuk, kita akan dapati returnnya akan lebih tinggi lah berbanding dengan government bond dan sukuk. Sebab apa? Sebab corporate sukuk lebih berisiko berbanding government. Jadi ini masing-masing punya pilihan lah. Jadi bila tengok fact sheet seperti ini, maka dapat tahu, oh dia beli bond corporate. Jadi bond corporate boleh expect lebih return berbanding dengan government bond dan juga sukuk. Ini contoh lah. Okay, yang boleh tengok calendar year return tu. Tahun 2017 4.55%, 2018 4.74%, 2019 9.14%. Tengok dia melonjak. 2020 4.98%, tapi tahun 2021 ada juga bond fund yang loss. Saya juga ada beli 2-3 bond fund dan memang saya dapati tahun 2021 memang berlaku loss untuk bond fund. Jadi benda tu nak tunjuk walaupun selamat tapi bukan bermaksud tidak boleh rugi. Okey. Jadi ini contohlah yang ada dalam untuk ASNB sendiri. Untuk yang ni adalah ASN imbang, mixed asset balance, mana ASN imbang 3 global. Jadi kalau sini pun kita dah tahu ada bond dan sukuk. Jadi kita dapat tengok dalam ASN imbang 3 global ni juga dia ada membeli lebih kurang 26% dalam bond dan sukuk. Dalam bond dan sukuk, jadi dan juga 23% dalam bentuk cash. Jadi apakah bond yang dibeli oleh ASN imbang ini? ASN imbang 3 global ini ada Prolitas, ada Sarawak Energy punya, ada Fortune Premier dan juga Malaysia Government punya bond dan sukuk. Jadi di situ yang bond dan sukuk lah, mana daripada equity, dia juga membeli bond dan sukuk. Mana ASNB pun adalah merupakan pembeli bond yang utama di Malaysia sebab saiz ASNB ni besar. Jadi bila dia beli tu memang dalam jumlah yang besar, walaupun mungkin majoriti dalam equity, tapi dalam sudut nilainya sebenarnya sangat besar jugalah. Nak bandingkan dengan kita ni, kalau nak beli bond pun, beli terasi fixed income pun mungkin 1,000, 5,000, 10,000 ataupun banyak pun 100,000 sebagai contoh lah. Okey. Nak bandingkan dengan pelabur institusi bila dia membeli bond dan sukuk. Okey, ini contoh yang terbaru yang mungkin siapa yang perasan dia perasan, siapa yang tak perasan ataupun dia dengar tapi tak tahu apa. Jadi sekarang ni dah tahulah. Maksud kerajaan Malaysia telah ada melancarkan pada 2 tahun yang lepas. Okey, pada bulan 18 Ogos 17 September sehingga 17 September 2020. Okey, diterbitkan sukuk prihatin yang mana sukuk digital pertama Malaysia bernilai 500 juta, yang mana sukuk ini akan disalurkan ke kumpulan luang COVID-19 untuk membiayai langkah-langkah yang diumumkan dalam pakej rancangan ekonomi dan rancangan pemulihan untuk mengatasi krisis COVID-19. Jadi inilah cara melawan COVID. Cara kita nak lawan COVID antara dengan menerbitkan sukuk supaya dengan 500 juta itu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan menangani untuk membasmi, untuk mengawal pandemik COVID itu tadi. Dan dikhabarkan berdasarkan laporan saya nampak dia oversubscribe dah, dia dapat lebih daripada 500 juta dan dia akan matang dalam bulan ni lah dengan kadar keuntungan pada kadar 2% setahun sahaja selama 2 tahun, matang dalam bulan ini. Dan pelaburan minimum waktu ini dia hanya buat minimum RM500 sahaja. Okey, jadi ini siapa yang ada dia akan matang lah, dia akan dapat audit semua prinsipal dia pada bulan ni. Okey. Dan
last kali sebelum saya habiskan pembintangan. Okey, dan inilah fungsi bond dan sukuk dalam kita punya portfolio. Okey, yang pertama tu kalau kita 100% melabur dalam saham, maksudnya kita akan boleh dapat untung yang paling besar, tapi kita punya portfolio menjadi sangat volatile. Yang hujung salin sebelah kanan kita akan tengok historical return ini kalau 100% bond dan sukuk dapat 3.75%. Tapi volatility pun hampir 5%. Jadi macam mana kita nak buat? Selalunya kita akan gabungkan. Beli bond sikit, beli saham sikit. Pada kita jadikan seperti yang tengah-tengah tu. Dan contoh ni saya buat 40% bond dan sukuk fixed income dan 60% dalam pasaran saham. Jadi dia memang tak akan setinggi 15%, 100% dalam pasaran saham, tapi sekurang-kurangnya dapat 10% pun sebenarnya adalah keuntungan itu adalah tinggi dengan volatility yang jauh lebih rendah berbanding 100% letak dalam pasaran saham. Jadi inilah fungsi kita melabur dalam bond dan sukuk dari sudut retail orang inilah mana kita lah sebagai pelabur runcit. Sebab kalau siapa yang memang betul-betul agresif tak ada masalah nak labur 100% dalam pasaran saham sekalipun. Tapi bagi pelabur yang lebih moderate, yang lebih risk averse, maka sepatutnya dia menggabungkan. Ada sebahagian aset dia dalam pasaran saham dan ada juga sebahagian aset yang lain dalam pelaburan seperti fixed income. Okey, jadi itu sahaja pembintangan daripada saya lah. Okey, dan saya akan tengok kepada sesi soal jawab dan mana yang ada tu yang saya boleh jawab, saya akan jawab lah insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih Pak Di datang perkongsian pada pagi ini cukup menarik dan kita rehatkan sebentar Pak Di untuk Pak Di go through dekat chat kalau ada soalan yang dikongsikan yang dikongsikan. Saya akan teruskan Pak Di, kita akan teruskan dengan persoalan daripada pendengar kita terutama yang menghantar. Saya pergi kepada di Zoom yang pertamanya daripada FB. Daripada FB datangnya kepada saudara Muhammad Zaid Saad. Okey Pak Di ya. Saad mengatakan dia bertanya, Pak Di, adakah berbaloi kalau individu memiliki wang tunai kurang daripada RM1 juta untuk membeli sukuk kerana katanya nilai pulangan hanya sekadar 3%. Silakan Pak Di. Okey, terima kasih Muhammad Zaid. Okey, jadi sebenarnya berbaloi atau tidak berbaloi ini adalah kalau tengok daripada sudut return memang kita akan nampak kecil lah 3%. Tapi seperti mana yang saya kongsikan hujung tadi tu, tujuan kita beli bond dan sukuk untuk portfolio individu ini adalah untuk mengurangkan volatility dalam kita punya portfolio. Melainkan kita ni memang jenis pelabur agresif, memang kita takkan letak bond dan sukuk ni banyak lah. Sebab kita boleh tengok saham jatuh 15%, saham jatuh 20%, saham jatuh 30%, kita boleh tidur lena di malam hari. Tapi kalau kita bukan jenis yang boleh tidur lena pada malam hari ketika pasaran saham tengah jatuh tengah teruk, maka nak tak nak kita perlu ada kombinasi dalam portfolio kita dengan untuk mana kita perlu ada fixed income dalam kita punya portfolio. Jadi di situ bila saham jatuh 30% sekalipun, disebabkan dalam portfolio kita ada tak contoh 20%, 30% bond dan sukuk ana fixed income, maka kita akan lihat kejatuhan kita tak teruk. Jadi itulah sebenarnya bagi pelabur runcit kenapa kita beli bond dan sukuk. Dia bukan lebih kepada return, dia lebih kepada untuk mengimbangkan kita punya portfolio. Jadi melainkan kalau Muhammad Zaid ni saya tak tahu umurnya berapa. Melainkan Muhammad Zaid ni dia bertanya dalam keadaan dia adalah pesara. Sebab pesara cerita lain. Kalau pesara maksudnya dia tak ada kerja. Jadi bila pesara ni tak ada kerja, jadi dia memang kena orang kata fokus dia punya pelaburan untuk dapatkan kupon dan dividen ataupun kupon, bergantunglah. Tapi saya mungkin sebab dalam Facebook ni selalunya dia muda-muda kan. Dia selalu datang orang-orang senior ni datang kalau fizikal mungkin dia lebih selesa. Dia ketahuilah dia ni pesara ke bukan ke. Tapi untuk orang muda selalunya kita tak pasal letak 1 juta contoh ke, ataupun jumlah itu untuk letak dalam fixed income sepenuhnya. Maknanya yang letak fixed income sepenuh ni sama ada orang yang memang sangat risiko dia sangat tak berani langsung ambil risiko, ataupun dia dah sampai ke tahap retirement, dah sampai besara dan dia dah masa untuk menuai hasil. Dah sampai masa tuai hasil ni, macam pokok durian lah, kita nak tanam pokok durian lagi buat apa? Kita makanlah durian tu. Jadi masa dah situasi tersebut, bond dan sukuk ini memang sangat sesuai untuk orang yang sudah besara dan letak banyak pun tak apa, cumanya kena cari bond dan sukuk, orang kata fund yang lebih banyak dalam corporate sukuk lah, mana corporate bond dan sukuk, dia bukan saja dalam government bond dan sukuk. Selalu 3% ni adalah yang dikeluarkan oleh kerajaan lah. Okay.
Nah, tapi untuk corporate selalu dapat 5% juga sebenarnya. 5% je. Okey, itu dah saudara Muhammad Zaid. Kita harapkan anda ni mungkin kalau ada 1 juta dia mungkin dibesara lah agaknya. Jangan pilih Pak Di kan. Okey, itulah jawapan daripada Pak Di. Soalan yang kedua ni Pak Di, kita dapat daripada Zoom kita, datangnya daripada Daus. Okey, dia bertanya Pak Di, apakah kesan kenaikan dan penurunan kadar faedah ke atas bond? Kesan dia. Silakan Pak Di. Okey, bila umum kadar faedah, maka kita akan tengok harga bond tu akan jatuh lah. Tapi pada masa yang sama kita akan tengok yield dia naik. Jadi maksudnya yield tu akan jadi lebih tinggi lah berbanding sebelum kadar faedah itu dinaikkan. Jadi sebab kupon ataupun yield itu memang sangat berat rapat dengan mana satu faktor risiko dia tadi ialah interest risk tadi, interest rate risk. Jadi bila dia secara mudahnya faham sahaja kadar faedah naik, harga price akan jatuh, harga jatuh tapi yield tu akan naik. Jadi sebenarnya itulah tujuan kadar faedah tu pun dinaikkan. Maksudnya dari sudut makronya, dari sudut besarnya, kenapa Bank Negara ataupun kerajaan menaikkan kadar faedah ini disebabkan dia nak suruh orang kurang berbelanja dan simpanlah duit. Sebab nak kurangkan inflasi, sebab bila orang berbelanja maka inflasi akan bertambah. Jadi bila orang menyimpan balik dalam mana fixed deposit ke money market ataupun bond dan sukuk tu balik, maka orang kurang berbelanja. Jadi dengan harapan keadaan inflasi itu juga akan, maksudnya Bank Negara dia akan naikkan satu kadar sampai dia nampak lagi berbaloi simpan daripada berbelanja. Itulah secara mudah nak cakap. Okey Pak Di, terima kasih di atas jawapan dia. Mungkin tadi Pak Di dah gulungkan juga. Okey, tak apa. Dan kalau tak ada lagi, saya kata pun dah habis dah soalan. Terima kasih kepada anda yang turut bersama kami sehingga pada awal tadi hingga sekarang ini. Dan saya kembali balik kepada Pak Di kita kalau ada kata-kata terakhir dan nasihat untuk untuk kita pegang berkaitan dengan pemahaman apa yang perlu tahu tentang bond dan sukuk ni. Silakan Pak Di. Okey, terima kasih. Jadi sebagai penutup, jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan pendengar webinar kita pada sesi sembang-sembang ini dapat faham apakah itu yang dikatakan sebagai bond dan sukuk. Jadi ketahuilah di Malaysia kita sebenarnya ada banyak jenis aset dan salah satu aset pelaburan yang ada adalah bond dan sukuk. Dan bond dan sukuk ini berfungsi untuk orang kata dalam portfolio. Kita memang orang kata bila berlabur ni memang kita nak dapat return yang paling tinggi. Itu siapa yang tak nak. Tapi kita kena faham juga bila kita berlabur, kita kena terima hakikat high risk, high return. Low risk, low return. Maksudnya siapa yang nak dapat untung yang tinggi, dia kena orang kata bersedia untuk mengambil risiko yang lebih. Maksudnya jangan sesekali kita ini cuma nak cari high return tapi dengan orang kata tak ada risiko. Jadi itu adalah satu benda yang tidak wujud dan selalunya yang mempromosikan high return dan no risk ini adalah pelaburan scam sahajalah. Maksudnya elakkan diri bila kita faham betul-betul high risk, high return, low risk, low return. Maksudnya kita kena tahu apa-apa pelaburan yang kita buat pun tetap ada risiko. Jadi kalau kita rasa tak berani untuk mengambil lebih risiko, maka di situ dah datangnya produk pelaburan dalam pendapatan tetap seperti salah satunya ialah bond dan sukuk, yang mana dengan melalui bond dan sukuk ini membolehkan kita mendapat untung yang memuaskan juga, tetapi pada kadar orang kata volatility yang lebih kurang lah. Yang penting kita dalam melabur ni dia sebenarnya ramai orang yang terbalik sepatutnya melabur ini benda pertama yang kita buat adalah kita protect capital dulu. Maksudnya kita cuba fikirkan macam mana nak elak rugi. Selepas tu baru kita fikir untuk cari keuntungan. Dia yang selalu orang buat ni hari ni, dia nak cari apa yang bagi balik tinggi dulu. Tapi dia tak fikir macam mana kalau tersilap beli. Jadi sepatutnya kita kena ubah kita punya orang kata SOP lah ataupun cara kita berfikir. Sepatutnya kita ada berapa ribu contoh yang kita ada. Jadi benda yang pertama yang kita kena fikirkan, macam mana aku nak make sure kita punya risiko ni as low risk as possible. Okay, mana kita itu yang kita fikirkan dahulu. Sebab tu kita mulakan cari benda-benda yang orang kata yalah memang betul lah dari satu sudut kau nak compare bond dan sukuk dengan saham ataupun investment digital asset memang nampak bosan lah kan. 3%, sensitif 3%, 4%, 5% kan nak compare. Contoh semalam saya baca ada orang beli NFT 20% sehari. Contoh
kan. Wow. Tapi maksudnya yang penting dia kena protect dia punya capital terlebih dahulu. Sebab bila kita dah orang kata macam kita naik kereta lah senang cerita. Walaupun kita taklah nak harap ada kemalangan, betul? Betul. Kita tak nak ada accident pun. Tapi benda Ya. yang pertama kita buat, kita akan pakai tali pinggang keledar, akan check seat belt. Lepas tu kalau untuk perjalanan yang jauh, kita akan tengok, kita akan check angin kereta, kita akan apa? Minyak hitam servis, penyelenggara lah, penyelenggara kenderaan. Jadi maknanya walaupun kita bila buat macam tu, bukan bermaksud kita, oh kalau aku langgar orang, aku selamat. Dia bukan bermaksud, oh tak apalah aku dah check tayar, jadi aku boleh langgar orang je. Aku dah pakai seat belt, dah boleh langgar orang. Tak, kita bukan je bermaksud bila saya kata, kita kena jaga risiko dulu tu bermaksud, oh dah boleh rugi tak? Maksud kita buat macam tu sebab bila kita tahu, mana bila kita dah bersedia, kita dah selenggara kereta tu, maksud kita dah bersedia. Sekiranya apa-apa berlaku, semuanya dah in order. Sama juga dengan pelaburan. Maksudnya kita kena terima hakikat. Contohnya perang Rusia. Siapa yang tahu perang Rusia tu nak jadi? Siapa yang tahu yang COVID tu nak jadi? Mana yang terdekat dalam tempoh 2-3 tahun belakang ni lah COVID dan juga perang Rusia tadi. Mana tak siapa yang boleh jangka dua benda ni akan berlaku. Jadi bila kita fikir benda tu terlebih dahulu, maka kita akan memanfaatkan pelaburan-pelaburan yang berisiko rendah ni terlebih dahulu. Barulah kita cari pelaburan-pelaburan yang lebih berisiko tinggi seperti saham ataupun aset-aset digital yang ada di pasaran. Jadi itu sajalah orang kata, mudahnya begitu sahaja. InsyaAllah bila kita ikut formula itu, sebenarnya insyaAllah kita akan dapat melabur untuk jangka masa panjang dan pada masa sama duit kita akan terus selamat daripada masa ke masa. Okey? Okey, terima kasih Pak Di di atas pengungsi kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan jemput lagi Pak Di pada sesi sembang-sembang SMB yang akan datang. Dan kepada tuan-puan yang bersama dengan kami bagi pihak SMB, mohon maaf dari kekurangan berlaku sepanjang ini program dijalankan, dan insyaAllah kita akan terus bersama dengan sembang-sembang SMB di atas sokongan anda. Terima kasih banyak-banyak dalam program sembang SMB ini, dan kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih lagi Pak Di. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa di lain waktu, dan semoga kita akan terus di luar sana menjaga SOP, terus menjaga kesihatan kita. Di hujung minggu ini anda berhati-hatilah bersama dengan keluarga dengan apa jua keadaan di mana anda berada, dan kita harapkan kita akan berjumpa di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.